Baiklah, selamat pagi kepada murid-murid. Untuk pengajaran hari ini, cikgu akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu muka surat 51. Dalam buku teks itu fokusnya adalah kata perintah. Okey, apa itu kata perintah? Kata perintah ialah kata yang boleh menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Kata perintah ini dengan kata lain, dia menyuruh atau melarang ataupun mempersilakan seseorang membuat sesuatu. Contoh yang cikgu selalu sebut dalam kelas adalah sila buat kerja masing-masing, tolong ambil buku di bilik guru, jangan berlari di dalam kelas. Itu adalah contoh ayat perintah yang menggunakan kata perintah. Kata perintah ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, kata perintah jenis larangan. Yang kedua, jenis permintaan. Dan yang ketiga, jenis silaan. Ada 3 kata perintah, 3 cabang kata perintah. Cikgu akan terangkan secara terperinci satu-satu nanti. Okey, kata perintah jenis larangan. Okey, larang. Seperti yang kamu tahu, larang itu bermaksud tidak menyuruh seseorang membuat sesuatu ataupun menegah. Kata perintah jenis larangan adalah digunakan untuk menegah atau melarang seseorang melakukan sesuatu, menghentikan seseorang untuk membuat sesuatu. Contoh kata perintah jenis larangan yang selalu digunakan adalah jangan atau usah. Contohnya, jangan merokok. Itu kita melarang seseorang untuk merokok. Jangan berlari di dalam kelas. Maksudnya cikgu itu melarang murid-murid untuk berlari di dalam kelas. Melarang, tidak menyuruh mereka membuat perbuatan itu. Okey? Untuk kata perintah jenis permintaan pula adalah digunakan untuk memohon pertolongan ataupun membuat permintaan. Contoh kata perintah jenis permintaan ialah tolong, minta, harap. Contoh ayat yang pertama cikgu sebut tadi. Contoh cikgu guna nama Aaron. Okey. Aaron, tolong ambilkan buku di bilik guru. Maksudnya cikgu memohon pertolongan Aaron untuk mengambil buku di dalam bilik guru. Untuk ayat perintah jenis permintaan ini lebih lembut, lebih menggunakan perkataan ayat yang lebih bersopan santun. Okey, contohnya minta murid-murid untuk membawa buku aktiviti pada minggu hadapan. Contoh, cikgu meminta murid, memohon murid untuk membawa buku. Okey, itu jenis permintaan, kata perintah jenis permintaan. Baiklah, untuk kata perintah yang ketiga adalah jenis silaan. Kata perintah jenis silaan ini mempersilakan seseorang. Biasanya kita menggunakan sila atau jemput. Kata perintah, kita tak boleh cakap pergi minum. Tidak, kita tak guna begitu. Itu adalah ayat yang tidak sopan. Kita guna jemput minum ataupun jemput masuk, silakan duduk. Ini kita mempersilakan seorang. Kata perintah jenis silaan ini lebih lemah lembut, digunakan untuk dalam masyarakat. Contohnya tetamu datang ke rumah, kita silakan, kita jemput mereka masuk. Kita mempersilakan seseorang itu duduk, mempersilakan seseorang itu minum atau makan. Okey, kita tengok buku teks muka surat 51. Kata perintah ini kita boleh tengok di bawah. Di kata perintah ada satu petikan dialog. Okey, untuk aktiviti minggu ini ada 3 latihan. Tetapi bukannya cikgu suruh kamu siapkan 3-3 itu dalam hari ini. Tidak. Untuk latihan yang ketiga, kamu siapkan pada hari Jumaat ini. Okey? Kita tengok latihan yang pertama. Yang pertama itu yang cikgu bulatkan info bahasa. Info bahasa, baca dan salin info bahasa ini di dalam buku latihan tata bahasa.
Tujuan cikgu menyuruh murid-murid untuk menyalin info bahasa ini adalah sebagai nota supaya murid lebih ingat, lebih tahu membezakan kata perintah ini ada 3 jenis, iaitu larangan, jenis permintaan dan jenis silaan. Baiklah, untuk latihan yang kedua, salin dan jawab petikan dialog ini. Tulis di dalam buku latihan. Bukan buku aktiviti ya, cikgu salah tulis. Okey, buku latihan tata bahasa juga. Kamu salin yang cikgu petakan di bawah, di atas itu latihan yang kedua. Yang pertama, salin info bahasa. Yang kedua, salin dan jawab petikan dialog di dalam buku tata bahasa. Untuk latihan 3, buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 58 dan 59. Buku aktiviti murid. Okey, jilid 1. Itu tugasan untuk hari Jumaat. Baiklah, itu saja untuk penerangan untuk hari ini. Sekian, terima kasih.